Saya dijemput Labu, Adun Labu. Nombor 1. Saya bangun untuk bertanyakan soalan nombor 1. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Adun Labu yang bertanyakan soalan berkaitan dengan kenaikan harga beras import. Datuk Yang di-Pertua, untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, harga beras import ini sememangnya menjadi satu fenomena luar biasa kali ini. Kenaikan harga beras import selain daripada mendatangkan satu lagi beban kepada rakyat untuk mendapatkan bekalan beras import dengan harga yang hampir 2 kali ganda berbanding dengan harga sebelum ini, ia juga memberi kesan kepada kekurangan ataupun penambahan permohonan dan permintaan kepada beras putih tempatan. Kerana itu, untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, terutamanya Yang Berhormat Adun Labu, bekalan beras tempatan kita mempunyai kekurangan hasil daripada kenaikan harga beras import dan juga hasil daripada pengeksportan oleh negara-negara jiran seperti India, Cambodia, Vietnam dan juga Thailand yang semakin kurang peratusannya kepada negara kita. Walau bagaimanapun, untuk makluman ahli yang berhormat, pihak kerajaan negeri khususnya Negeri Sembilan telah mengambil beberapa langkah intervensi bagi mengatasi masalah kekurangan beras putih tempatan. Kerana permintaan yang semakin hari semakin banyak, semakin tinggi, maka beras putih tempatan kita kurang. Jabatan Pertanian melalui FAMA telah melakukan beberapa langkah intervensi bermula daripada 20 September yang lalu, Datuk Yang di-Pertua, yakni telah membantu menyediakan 20 metrik tan ataupun 2,000 pek beras 10 kilo dengan harga RM26 di Negeri Sembilan. Ini harga memang tak naik. Kalau ada orang kata bagi tahu ada pihak-pihak tertentu kata harga beras tempatan ni nak naik harga, tak ada. Itu pembohong Yang Berhormat. Saya sebut di Dewan ini. Harga tetap RM26 dan kali ini edaran dibuat melalui FAMA di beberapa lokaliti. Daripada fasa pertama 20 hari bulan kita edarkan 20 metrik tan, 22 hari bulan kita edarkan lagi 25 metrik tan dan pada 26 hari bulan kita edarkan 60 metrik tan. Bekalan yang diterima oleh FAMA ini, untuk makluman ahli Dewan, telah pun kita edarkan ke 5 outlet pemasaran FAMA Negeri Sembilan, iaitu Pusat Operasi FAMA Senawang, Pusat Operasi FAMA Kuala Pilah, Pusat Operasi FAMA Jelebu dan juga PTKM Palung dan Agrobazar Sendayan. Selain daripada itu, untuk makluman ahli Dewan, 16 outlet usahawan Agrobazar FAMA di 7 daerah di Negeri Sembilan akan menerima bekalan beras putih tempatan daripada FAMA untuk dipasarkan kepada penduduk sekitar Negeri Sembilan. Saya mengharapkan dengan adanya inisiatif kerajaan negeri melalui FAMA dan juga Jabatan Pertanian ini akan memberikan sedikit sebanyak bantuan bagi menyelesaikan masalah kekurangan beras putih tempatan. Inisiatif yang telah dijalankan ini adalah merupakan antara beberapa perkara untuk membantu bagi mengisi kekurangan ini. Perkara kedua, untuk makluman ahli Dewan, inisiatif kerajaan melalui Jabatan Pertanian di bawah pakej peningkatan hasil padi. Ini adalah satu program lagi untuk mengatasi masalah kekurangan bekalan beras kita pada tempoh-tempoh yang akan datang. Kerajaan negeri telah pun mengambil beberapa tindakan jangka panjang dari segi pembangunan tanah sawah yang merangkumi pembaikan infrastruktur ladang, sistem pengairan, peralatan tanah, program peningkatan hasil padi dan program transformasi teknologi seperti penggunaan drone bagi tujuan pembajaan dan racun di sawah. Untuk makluman Yang Berhormat Labu dan juga makluman Dewan yang mulia ini, program-program peningkatan pada penghasilan padi ini, untuk makluman Datuk Speaker, telah pun kita rancang dan juga pihak jabatan telah menyediakan kertas dasar bagi kita laksanakan bagi tempoh 5 tahun yang akan datang, bagi memastikan bekalan beras putih tempatan kita ini tidak akan mengalami shortage dengan izin.
pada tempoh 5 tahun yang akan datang. Terima kasih. Soalan tambahan, Tuan Speaker. Yang di-Pertuan, rakyat sekarang terutama yang berpendapatan rendah benar dalam keadaan tertekan dalam menguruskan perbelanjaan harian mereka dalam keadaan kebanyakan barangan keperluan asas meningkat naik. Di Malaysia ni, kita ada pokok sawit tapi kita minyak paket susah nak dapat. Kita ada tebu, sekarang kalau kita tengok di pasar raya, gula-gula semua dicatu. Kita ada padi, tetapi kita ada masalah beras. Jadi soalan saya pada soalan saya untuk Speaker, dengan hanya kemampuan pengeluaran beras dalam negara dalam lingkungan 67%, apakah langkah yang diambil bagi memastikan hak membeli beras putih tempatan diutamakan dahulu kepada rakyat tempatan? Dan adakah kerajaan negeri mempunyai perancangan strategik jangka pendek, sederhana dan panjang seperti membuka kawasan tanaman padi yang baru bagi mencapai 80% pengeluaran dalam negara, seterusnya memastikan visi kadar sara diri SSR Kerajaan Perpaduan pada tahun 2030 tercapai? Terima kasih. Datuk Yang Pertua, seperti yang saya jelaskan tadi, sememangnya kita akui bahawa bekalan beras putih tempatan ini agak kurang sekarang. Bukan saja di dalam negara kita, malah di beberapa negara kita mengalami kekurangan beras ataupun bekalan beras, terutamanya di seluruh negara. Faktornya ialah saya dah sebut, kerana India dia sekat ekspor kita hampir 40% ke dalam negara kita kerana mereka memastikan bekalan makanan di India itu dapat dikawal dahulu. Yang keduanya ialah kerana beras import ini harganya naik. Negara tak boleh kawal. Kita tak boleh letakkan harga shilling bagi beras import tempatan. Kalau dulu RM32, sekarang RM38, sekarang RM40. Dan peningkatan ini meningkat begitu mendadak hingga menjejaskan kemampuan ataupun menjejaskan keperluan masyarakat golongan-golongan tertentu untuk meneruskan bagi mendapatkan bekalan beras import. Sebagai contoh saya nak bagi tahu, ada sekelompok golongan masyarakat dulu beli beras import dengan harga RM25. Tetapi apabila beras dengan harga RM32, tetapi apabila beras import ini naik sampai RM38, naik sampai RM40, dia dah tak beli beras import ni, Datuk ini betul. Dia pergi beli beras putih tempatan. Sedangkan pembelian atau permintaan beras putih tempatan ini cukup untuk menampung bagi keperluan masyarakat yang daripada dulu membeli dan juga mengisi keperluan beras putih tempatan kepada keluarga mereka. Jadi permintaan tu dah jadi banyak. Bila permintaan tu jadi banyak, Datuk Yang Pertua, maka bekalan kita jadi shortage. Jadi dengan izin, jadi kurang untuk keperluan masyarakat ni. Hasil daripada itu, Datuk Yang Pertua, langkah intervensi jangka pendek telah kita ambil. Jangka panjang di Negeri Sembilan, saya telah pun sebut tadi bahawa kita mengemukakan beberapa langkah jangka pendek, sederhana dan panjang bagi kita tidak lagi boleh menghadapi masalah kekurangan ini pada masa akan datang. Di Negeri Sembilan ni, Datuk Yang Pertua, untuk makluman Yang Berhormat Labu ni tak ada kawasan tanam padi. Kawasan lain ada banyak kawasan tanam padi. Kita nak tambah 20 hektar lagi di Londah, Kampung Londah, Gemas. Kampung Londah, kita nak tambah lagi kawasan penanam padi. Dan kawasan-kawasan tanah terbiar juga kita nak tambah. Kemudian kita ambil lagi langkah untuk meningkatkan kualiti benih kita. Dan kita akan wujudkan kawasan pembenihan padi ini di Negeri Sembilan supaya dapat menampung keperluan bekalan beras tempatan bagi rakyat Negeri Sembilan. Pihak kerajaan belum lagi mengambil keputusan untuk mengenakan syarat tertentu bagi pembelian beras putih tempatan. Maknanya belum lagi lah kepada untuk orang tempatan. Bagi orang asing ni, dia tak boleh beli beras ni, belum lagi. Kerana bekalan kita masih cukup. Cuma harapan saya dan kerajaan supaya rakyat Negeri Sembilan tidak panik dan tidak membuat pembelian panik kepada bekalan ini. InsyaAllah kerajaan negeri sentiasa memantau soal bekalan ini dan saya yakin bekalan ini dapat kita tampung dari masa ke semasa asalkan keadaan dan suasana pengedaran dan pembelian ini dapat kita kawal. Terima kasih. Datuk Esko, boleh saya tambahan? Yang Berhormat, kalau nak tanya kena bangun minta pada speaker, bukan minta pada saya. Sebab dah sentuh. Sebab terima kasih Datuk Esko.
sebab sebut londah tadi, kita ada satu masalah lagi di Tampin iaitu Bangka Hulu, Kampung Bangka Hulu. Apabila penduduk kampung memberikan kebenaran kepada kontraktor luar iaitu kita maksudkan syarikat luar untuk mengusahakan, tapi apabila mereka tidak ada tak kuasa daripada kerajaan negeri untuk, sebab dia tak buat pun sawah ni. Sayang, di Bangka Hulu tu ada keluasan yang sepatutnya diusahakan, tapi apabila kontraktor telah membuat perjanjian dengan pemilik tanah, tapi mereka tak usahakan. Jadi pemilik tanah tak buat, dua-dua rugi. Tiga-tiga rugi. Kerajaan negeri rugi, operator tak buat memang dia rugilah. Pemilik tanah tak dapat apa sebab perjanjian tu. Mohon Datuk Esko. Yang Berhormat Datuk Speaker, saya nak ucap terima kasih pada pandangan Yang Berhormat Gemas. Ini satu tanggungjawab Yang Berhormat. Akan datang Yang Berhormat kena educate dengan netizen. Bagi tahu kepada pemilik tanah pesawah padi ini, usahakan tanah ni sendiri. Kerana kerajaan bagi subsidi banyak Yang Berhormat kepada penanaman padi ini. Kita bagi bantuan bekalan apa yang kita nak bekal apa input pengairan air, kolaborasi antara jabatan dengan jabatan, kita beri penumpuan kepada pesawah padi ini Yang Berhormat. Jadi Yang Berhormat, masalah kita sekarang ni ialah ada orang tengah offer harga lebih tinggi. Sekarang ni kerajaan harga kita ialah RM1,200 per tan untuk padi proses. Ada juga pengilang offer RM1,700 kerana bekalan beras putih tempatan kita kualitinya tinggi Yang Berhormat. Jadi dia boleh packing, dia boleh repack kepada kepada beras import. Ini masalah kita. Tetapi akhirnya keadaan ini di dalam pemantauan dan pemerhatian kita, insya-Allah, dan saya mengharapkan supaya enforcement dengan izin daripada pihak Badan Kawal Selia Beras Negara dapat kita perhebatkan, dan insya-Allah bekalan beras di Negeri Sembilan akan semakin hari semakin bertambah. Kerana untuk makluman Yang Berhormat Gemas, sekarang ini perasaan penanaman padi di Negeri Sembilan ni in total 1,200 hektar. Keperluan untuk kita mengeluarkan bagi keperluan mini factory ataupun dengan izin kilang sederhana skala kecil dalam sekitar 1,500. Kita ada shortage about 300 hektar lagi. Dan ini dalam pemerhatian kita untuk kita buat dari masa ke semasa. Kertas dasar dan konsep ini akan saya bentangkan dalam mesyuarat MMK, dan insya-Allah Yang Amat Berhormat Adun Sikamat akan memberikan kelulusan total kepada perancangan ini. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih.